Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Laporan tragedi Double Six yang telah didedahkan kepada umum baru-baru ini menimbulkan berbagai beribu-ribu pertanyaan daripada jawaban. Sebelum saya teruskan ulasan kali ini, Anda boleh tinggalkan komen Anda. Mungkin Anda adalah orang yang lahir pada era 1976 di mana berlakunya insiden Double Six ini. Adakah Anda juga pernah mendengar tentang spekulasi-spekulasi yang menarik tentang insiden Double Six ini? Ataukah Anda adalah orang yang selama ini pun sama-sama menjajah tentang peristiwa tersebut? Bagi kami generasi muda yang ada di Sabah, banyak cerita yang kami dengar. Banyak versi yang kami dengar, ada versi yang menarik, ada versi yang kurang menarik, ada versi yang panas, ada juga versi yang biasa-biasa. Namun demikian, laporan Double Six, laporan akhir insiden Double Six yang telah didedahkan oleh kerajaan pada hari kemarin memang benar lebih membuatkan kita tertanya-tanya. Kita menerima laporan tersebut sebagai satu laporan fakta dan kebenaran dan kemenangan untuk rakyat Sabah dan Malaysia khususnya. Manakan tidak saya berani katakan itu sebagai kemenangan kerana 47 tahun rakyat Sabah bahkan keluarga mangsa menanti ianya didedahkan. Tetapi yang menariknya, rupa-rupanya saudara-saudara sekalian, apa yang didedahkan itu adalah belum lengkap menurut keluarga Fuad Stephen. Yang menghairankan kita ialah mengapa laporan itu dianggap tidak lengkap oleh keluarga Fuad Stephen. Di mana cebisan laporan yang lain, itu persoalan kita. Namun demikian, rupa-rupanya apa yang dinyatakan oleh keluarga Fuad Stephen ialah merujuk kepada laporan daripada Australia yang turut membuat laporan ataupun siasatan tentang insiden Double Six tersebut. Dengan itu, tragedi Double Six, laporan tak lengkap tanpa kenyataan Australia, kata keluarga Fuad Stephen. Saudara-saudara sekalian, laporan penuh nahas pesawat Sabah Air dalam tragedi Double Six pada 1976 yang didedahkan kepada umum semalam belum lengkap selagi kerajaan Australia tidak melakukan perkara yang sama, kata keluarga Tun Fuad Stephen. Saudara-saudara, kita memang mahu menunggu, kita memang mahu melihat, kita memang mahu membaca laporan penuh sepenuh-penuhnya, terutamanya laporan daripada luar negara. Saya percaya laporan daripada luar negara ini adalah laporan yang kukuh, sahih dan seimbang untuk negara kita. Satu laporan dari luar negara, satu laporan dari dalam negara, itu adalah satu laporan yang boleh dianggap kukuh, lengkap dan amat dipercayai. Namun yang mengejutkan kita, keluarga Tun Fuad Stephen sendiri menyatakan ianya tidak lengkap sehinggalah kerajaan Australia mendedahkannya. Perkara itu ditekankan keluarga Allahyarham Tun Fuad Stephen yang menyifatkan laporan mengenai nahas berkenaan yang dikeluarkan Kementerian Pengangkutan semalam tidak memberi gambaran yang menyeluruh. Menerusi satu kenyataan di sini, keluarga bekas Ketua Menteri Sabah yang terkorban bersama 10 individu lain pada nahas 6 Jun 1976 itu berkata, Australia juga perlu mendedahkan laporan hasil siasatannya berhubung nahas itu. Mereka berkata langkah itu demi keadilan terhadap semua yang terbabit dalam nahas berkenaan, termasuk mereka yang disebut secara negatif dalam laporan yang didedahkan seperti juru terbangnya, kata mereka lagi. Kita merasakan tidak mendapat gambaran yang lengkap berhubung punca kemalangan pesawat terbabit, kecuali kita dapat melihat semua laporan dari Australia, kata kenyataan itu. Australia terbabit dalam siasatan nahas pesawat Nomad itu berikutan ia adalah keluaran negara berkenaan. Dalam kenyataan itu juga, keluarga Tun Fuad mendakwa laporan mengenai nahas pesawat itu ada tersimpan di Kementerian Pertahanan Australia
kilang pesawat kerajaan GAF selaku pengeluar pesawat dan pelbagai fail dalam arsip negara Australia yang tidak didedahkan kepada umum. Berikutan itu, mereka mahu agar usaha dapat diambil oleh pihak berkuasa negara ini untuk mendesak supaya dokumen berhubung nahas itu yang disimpan di Australia dikeluarkan. Sebelum ini kami pernah menulis surat kepada Biro Siasatan Kemalangan Udara Kementerian Pengangkutan pada Jun 2020 meminta salinan laporan nahas berkenaan. Bagaimanapun, Biro terbabit memaklumkan bahawa ia tidak menemui salinan laporan itu dan kalau ada pun, ia diklasifikasikan sebagai rahsia, kata mereka lagi. Sementara itu, mengenai laporan yang didedahkan Kementerian Pengangkutan semalam, keluarga Tun Fuad Stephen menyifatkan kandungannya tidak dapat menjawab soalan berhubung kerahsiaan laporan berkenaan. Mereka mempersoalkan mengapa laporan itu diklasifikasikan di bawah Akta Rahsia Rasmi OSA. Kenapa ia tidak dikeluarkan pada masa nahas itu berlaku, kata mereka lagi. Keluarga Tun Fuad berkata bekas Ketua Menteri dan yang di Pertuan Negeri Sabah itu juga pernah berkhidmat sebagai pesuruh jet tinggi Malaysia di Australia pada tahun 1967 hingga 1973 dan beberapa anaknya turut belajar di negara berkenan. Sehubungan itu, mereka berpendapat kerajaan Australia perlu mengeluarkan laporan mengenai nahas pesawat terbabit yang tersimpan sejak 47 tahun lalu. Mereka turut berterima kasih kepada bekas Ketua Menteri Tan Sri Haris Saleh yang meminta laporan nahas pesawat itu didedahkan melalui mahkamah. Selain Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengumumkan keputusan kerajaan menyah klasifikasi dokumen laporan akhir nahas pesawat tersebut. Saudara-saudara sekalian, itulah dia laporan akhir 66 yang makin menimbulkan tanda tanya, terutamanya keluarga mangsa, keluarga Tun Fuad Stephen. Mereka bertanya dengan soalan yang paling besar, iaitu mengapa laporan tersebut tidak didedahkan ketika nahas itu berlaku. Kenapa ianya diklasifikasikan sebagai di bawah Akta Rahsia Rasmi? Mengapa tidak dilaporkan saja, laporan itu dikeluarkan saja pada waktu nahas itu berlaku, tetapi selepas 47 tahun tersimpan barulah dilaporkan? Itu dia. Saudara, sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.